Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam podcast kita hari ini, kopi dan stetoskop. Tapi hari ini kita tak bawa stetoskop. Kita nak bincang satu topik yang lari sikit daripada kesihatan biasa, iaitu kesihatan gigi. Bersama saya pada hari ini ialah pegawai pergigian Dr. Khair Cobra. Itu gelaran dia. Atau apa tu membunuh nanti kita tu. Jadi hari ini kita akan bincang sesuai hari ini kita dalam suasana puasa, dan saya fikir banyak isu-isu yang berkaitan dengan gigi time puasa sebab di mulut kita, kita makan dan sebagainya. Jadi hari ini saya rasa tak salah lah kita jemput. Jadi Dr. Khair, sebelum kita berjauh lagi nak berkenalan lah sikit, daripada mana, dah kahwin ke belum tak tahulah, nak tanya ke. Tapi mungkin. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khair lah, Dr. mungkin panggil Dr. Khair. Kalau dalam Facebook mungkin Khair Cobra. Jadi lah ni saya bertugas di klinik pergigian Tanah Merah. Masih baru lagi lah. Lepas tu masih single. Masya Allah. Setakat ni lah. Tengok gigi tu memang doktor gigi. Tak tahu orang kena. Tapi lepas tu lagi duduknya Maceh dan belajarnya dulu di UIA lah, UIA Kuartek kalau mana kena. Masya Allah, siapa-siapa yang pernah bersekali dengan ni bolehlah kontak-kontak lah hari ni. Dan insyaAllah hari ni kita nak bincang penjagaan gigi sewaktu bulan Ramadan. Tu Khair, kita tahulah kalau sebelum puasa ialah saya pun biasa gigi dia akan tanya macam mana cik, ataupun gosok gigi macam mana. Macam ni saya kata saya tak 100 minit pun, dia kata salah tu ini. Tapi bila Ramadan ni saya kata tak payah lah sebab tak makan. Sebenarnya macam mana penjagaan gigi dan khususnya bulan Ramadan? Kecil luar pula. Boleh kecil luar nak mas. Dah kecil Kelantan tak apa. Dia penjagaan mulut ni mungkin kita akan berubah sikit lah daripada sebelum puasa sebab kita puasa kan. Mula-mula kita kalau secara general, kalau kita di klinik KJL ataupun di universiti, kita akan sebut gosok paling kurang 2 kali sehari. 2 kali sehari yang minimum. Yang paling pentingnya sebelum tidur. Lepas tu gosok 2 kali sehari sebelum tidur. Paling-paling cikai pun 2 minit ataupun lebih 2 minit ya? 2 minit sekali gosok. Saya 30 saat rasa tak sampai. Standard lah kata-kata. Pakai ubat gigi yang ada fluoride. Okay. Dan floss. Tu secara general lah. Lepas tu kita kalau kita nak spray lebih lagi, berapa kita kena gosok gigi sebelum tidur sebab ia lebih penting. Biasa kita gosok gigi je kan, malam tu masih ingat tengok. Sebab apa kita kena penting sebelum tidur ni? Biasa kalau kita makan ni dalam masa setengah je air liur kita akan bilah gigi kita tu ada asid, gula. Dalam masa setengah je akan bilah licin lah. Air liur kita tu je ada bagai-bagai dekat air lah. Jadi bila kita malas sebelum kita tidur, air liur kita akan stop production. Jadi kalau tidak kat tubik air dah banyak lah kan. Jadi air liur kita akan stop. Bila air liur kita stop, kita makan malam tu, jadi contoh ada makan gula, asid dan sebagainya, ia akan stay sampai kita bangun pagi esok. Lama lah maksudnya tempoh daripada tidur tu. Daripada tidur tu kira kalau ada gula, lepas tu ada kumin tu makan gula, ia akan belok tu asid lah. Kumin tu bahaya kumin tak ada asid. Asid tu akan stay daripada malam kita tidur tu, air liur kita stop. Sampai kita bangun pagi tu, air liur kita baru nak on balik. Panjanglah tempoh asid tu bertindak badannya gigi jadi lubang dan sebagainya. Yang ni lah sebab kerosakan gigi Belakangnya dia buat kerosakan gigi belakang. So bulan Ramadan ni pagi satu, malam satu kan? Gitu. Macam mainnya sebelum tidur, lepas tu lepas sahur gitulah. Dalam Nabi SAW kita minta kita bersugi lah. Bersugi. Dan tanya lah sikit, bersugi ni maknanya guna kayu sugi tu dia maknanya okey lah. Maknanya walaupun kita memang percaya sunnah tu tapi perlu tambahannya kalau dah bersugi perlukan gosok gigi ke ada teknik yang khas. Jadi antara kita sebut kayak ada setengah orang, kita nak guna ikut sunnah kan sugi. Ya betul. Urus gigi tu ikut sunnah. Sebenarnya selalu pahala di situ kalau kita tengok daripada dalam perbincangan fiqh sendiri pun, siwak ini yang didefinisikan apa saja yang membersihkan gigi kita menggunakan benda yang kasar. Material yang kasar, sama ada kain baju, kain tolak, buluh gigi, sugi, semua tu dikira sebagai bersiwak membersihkan gigi, mulut lah. Jadi dapat pahala siwak jugalah sebenarnya. Allah. Lepas tu juga cuma dalam kategori bahan yang digunakan tu
dalam pembincangan fiqh kita mazhab Syafi'i ya, sugi tu kira paling aula kayu arak tu sendiri dan sebab paling aula sebab Nabi buat. Tapi kalau tak guna sugi pun masih lagi Fikiran juga lah. tu sugi lah. Cuma kalau kita nak guna sugi, kita nak ambil sunnah, nak guna kayu sugi. Kalau macam kita ikut hadis Nabi kata secara mafhum dia, kalau tidak memberatkan umat aku nak suruh dia gosok gigi seumur sebelum solat lah. Ya, betul. Jadi 5 kali sehari lah ya. Sebenarnya kalau Nabi ajar kita gosok gigi 5 kali sehari. Tapi menggunakan sugi. Cuma kelemahan sugi ni, kalau daripada segi modern lah ni lah kan, kelemahan dia tak boleh nak beruh gigi belah dalam Di belakang. sebab jauh dan secara teknikalnya kita nak sombong tepai. Kalau sugi ni masa kat depan saja ataupun depan-depan sikit lah kan. Jadi daripada segi teknikalnya dia tak capai di bahagian ujung. Gitu. Situ mana beruh gigi lah. Tapi keburukan beruh gigi berbanding dengan sugi, satunya beruh gigi ni dia plastik. Jadi plastik ni dia ada mikroplastik. Masuknya mulut. Mikroplastik dia akan masuk. Satu. Keduanya beruh gigi ni dia tak ada bahan-bahan yang sugi kayu arak tu ada. Contohnya kayu ni kita ada fluoride, kita ada Dalam kayu tu sendiri dah. dalam kayu tu kita ada fluoride, ada mineral-mineral yang membantu mulut kita secara natural. Sebab itulah dalam fiqh pun kayak arak ni secara paling aula sekali sebab anak guna dia. Ya, sebab saya kalau bulan Ramadan ni nak yang terbaik yang Nabi suruh dan sebagainya. Kalau kita bulan Ramadan tadi sebut tu biasa orang suruh apa ni bulan floss tapi bukan sebab tak makan tak ada. Lepas maknanya tu berlaku lepas kita pada sahur dan buka dah. Maknanya yang tu perlu continue nak. Macam floss ni kenapa kita nak jelas tengah kerja ke pakai floss kan? Betul. Kenapa kalau kita dalam dunia pergigian ni kita nak galakkan sangat pakai floss? Sebab bila kita beruh gigi sama ada pakai beruh gigi sugi ataupun beruh gigi biasa. Contohnya gigi kita beruh depan ataupun belakang gigi, celah ni dia tak akan masuk. Celah ni dia akan tertinggal misalnya. Jadi sebab tu lah biasa celah gigi ni kita akan nampak karang gigi bila kita nak scan ni kan. Karang gigi ada macam putih ke di batu tu. Dia duduk celah-celah semua. Dia jaga duduk depan sebab kita berusaha semua depan. Jadi karang gigi ni terjadi bila tahi gigi kita ataupun plak tu panggil. Dia kita beruh tapi tak kena buat kawasan tu. Jadi tempat yang tak kena tu dia akan kelah jadi batu lah. Jadi macam jadi karang gigi lah kan. Macam batu karang gitu. Jadi untuk kita bersihkan celah gigi ni, antara celah gigi ni gunakan floss. Floss tu akan masuk macam tali masuk. Kita cucikan sebelah tu lah. Itu sebab kita macam nak emphasize sangat pasal floss. Supaya kita boleh bersihkan antara celah gigi tu. Sebab bergigi boleh gigi depan saja. Betul. Gitu lah. Betul. Biasa dengar bila berpuasa ni kita tak masuk makanan mulut kita berbau dan hadis Nabi pun sebut lah jangan baunya lebih baik daripada kasturi. Tapi itulah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita duduk di manusia kita tak nak menyusahkan manusia. Kita ni digalakkan tu tak boleh menyusahkan orang. Sehingga di solat pun Nabi kata makan bawang tak boleh dan sebagainya. Isu bau mulut ni macam mana nak kawal sebenarnya? Jadi dalam bau mulut ni saya tolak masalah gastrik lah. Tolak masalah yang gas perut tu. Saya tolak tu lah sebab tu masalah medical providing ya. Jadi saya fokus pada dalam mulut saja fungsi. Apabila kita sebut mulut berbau ni biasanya mungkin sebab air liur basi kita lah dia lama sangat dari bau. Tapi itu biasa kalau kita puasa kita akan bau lebih sikit kan sebab mungkin tak ada makanan, tak ada stimulus. Tapi biasanya orang yang mulut berbau ni dia tak puasa pun mainnya mulut bau. Dia merasa gitu dah bau pasal lah kok. Lepas tu dia bila puasa dia lagi kuat bau dia tu. Sebenarnya kalau orang yang mulut dia tu sehat, kalau puasa pun tak ada bau sangat pun sebenarnya. Tak obvious sangat lah. Biasanya orang yang mulut dia bau dah puasa kau kuat. Jadi bila mulut bau ni dia ada beberapa sebab lah. Mula-mula gusi dia bekak ataupun gusi ada masalah. Jadi bila gusi dia bekak, bila dia makan ni akan terperangkap antara gusi dengan gigi tu. Lepas tu dia pula beruh tak berapa nak comel ke apa ke. Jadi makan ni terperangkap antara gusi dengan gigi ni dia akan jadi rumah bakteria. Rumah bakteria ia akan mengeluarkan bau. Sebab bakteria tu lah jadi bakteria yang
terperangkap antara gusi dengan gigi tu disebabkan oleh gusi kita bekok dan sebagainya, masalah gusi lah. Jadi bakteria dengan air bahan-bahan kumpul bakteria tu menyebabkan bau mulut. Lepas tu macam kita mai jemaah sekarang kan. Mai tepi wajib-wajib cakap. Oh nak mai kucuk tu habis dah. kucuk dah mai kosong dah. Mula-mula niat tu bagus dah 20 rakaat tapi jadi tak sapalah. Tu bandar Sebab ada sebelah kita kalau sebelah ni. Jadi dia sebabkan masalah gusi biasa. Most of the case masalah gusi. Yang kedua kalau bukan masalah gusi pun masalah mungkin lidah dia ada tak bersih. Jadi kuman duduk atas lidah dia. Jadi kita kena gosok juga lidah tu. Ada orang ada orang yang lidah dia memang tak kotor lah, maknanya tak lekam bakteria. Tapi ada setengah orang mungkin ramai juga, mungkin kalau 10 orang tu mungkin 5 ke 4 orang akan ramai juga lah. lidah dia tu macam bulu dia tu lebih sikit. Jadi dia mudah lekat ulat. Jadi dia kena scrap lidah dia dengan alat, ada alat lah. Kalau ada setengah huruf gigi belakang dia tu boleh buat gosok lidah. Dan dengan pen ada setengah kena beli Shopee lah, kita boleh scrap. Macam kalau kita scrap tu macam kita scrap lumut gitu. Tarik tu macam lumut hilang. Benda tu ada bau lah. Yang ketiganya mungkin jaga sikit gigi blueberry besar. Jadi blueberry besar tu memperangkap makanan dan kumen. Sekali dia ia akan ada bau lah selain pada gusi. Kalau macam gigi sihat dekat kat gusi kan. Tapi kalau gigi tu blueberry besar pun ada bau sebab makanan dan kumen terperangkap tu. Kumen tu sebenarnya yang mulakan bau. Tapi kalau kita bersihkan dia tak ada rumah kumen situ. InsyaAllah Bila tanya pasal berus gigi kan, ada kerah, lembut, medium, pilih yang mana satu biasa yang sesuai tu. Ni untuk berus gigi ni sebenarnya Fani nak tanya ubat gigi pun ya pada berus gigi kalau saya punya pesakit mari, lepas tu nampak gigi dia macam gigi comel. Tapi tiba-tiba tepi tu lekuk. Jadi biasa kita tahu lah mesti pakai berus gigi lah. Yang medium ataupun hard. Kalau memang kita kalau mana-mana orang yang doktor gigi akan marah lah kalau pakai gigi yang medium ataupun hard. Kita nak pakai hard soft je. Soft ataupun ultra soft. Memang soft yang lembut. Lembut. Cukup dah untuk membersihkan gigi. Ingat kan kena keras pasal nak lagi rumbit lagi mesin lah. Soft. Tak lah maknanya soft tu memadai dah. Kalau karang gigi tu tak hilang pun kalau kita baru kita kena scaling karang gigi. Tapi kalau macam pelak tu tak gigi tu boleh guna hard soft dah. Kalau kita guna hard atau medium dia akan haki gigi tu. Tapi kedai ada jual. Masalah kedai ni dia murah lagi kerah tu. Dia sebab ada demand dia jual. Sebab ada orang nak juga. Ada demand, ada supply gitu ya. Jadi ada gigi yang kita harness paling soft ni soft terasa hari tu juga kira ada dak mana bagi pihak cara lah. Patutnya janganlah. Sebab gigi kita akan rosak. Gigi tak belum ya tapi tepi hau lekuk. Sayalah kalau gigi kita jaga macam ni dah. Macam kalau ubat gigi pula macam ubat gigi apa yang sesuai untuk dewasa ke sama-sama je semua. Ubat gigi ni kalau paling mudah kak cari ubat gigi yang ada fluoride lah. Tulis ada fluoride boleh lah. Mostly ada lah. Kisah daripada syarikat. Syarikat mana nak dengan dan sebagainya. Mungkin kalau macam budak-budak yang kata budak-budak kena pakai gigi budak-budak kan. Biasanya kalau budak-budak ni umur setahun tu boleh pakai hak besar dah. Tapi pilih yang tak pedah lah. Sebab kalau pakai hak macam pedah tadi ada apa? Pedah ni biasa dia letak min. That's why. Puisa dia tu. Macam gitu lah. Tapi ada je aku yang pedah sikit. Kena warna tengok jugalah.